Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Diharap semua warga Sengkit sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, terutamanya musim inilah, musim PKP sekarang ini. Mudah-mudahan keadaan selamat, duduk di rumah, stay at home. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk sabar dalam mengerjakan ibadat. Bulan Ramadan ini adalah sinonim dengan bulan kesabaran berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sum syahrul sabri Ramadan." Berpuasalah kamu pada bulan kesabaran, yakni Ramadan. Yang dimaksudkan sabar di sini ialah berasal pada kalimah bahasa Arab yang bawa arti sekat dan kawal. Apabila seseorang itu ditimpa musibah dan dia bersabar, maka sebenarnya dia telah menyekat dan mengawal dirinya daripada bertindak di luar batasan agama, seperti menyalahkan takdir dan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah membahagikan sabar itu kepada 3 bahagian. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadat. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. 3, sabar dalam menghadapi ujian takdir yang menyakitkan. Untuk tazkirah kali ini, kita akan membincangkan tentang kesabaran dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Az-Zuriyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Justru itu, beribadat dan abdikan diri kepada Allah SWT merupakan matlamat utama ciptaan kita di dunia. Walau bagaimanapun, untuk melakukan amal ibadat dalam kehidupan ini memerlukan kepada rasa sabar yang tinggi bagi seseorang insan. Segala perintah Allah SWT itu perlu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan disusuli dengan rasa sabar, yang mana ada kalanya hati manusia itu menjadi lemah dan tidak mampu beristiqamah dalam ibadat. Dalam perkara ini Allah SWT telah berfirman, surah Maryam ayat 65, "Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lam lahu samiyya." Maksudnya, dialah Tuhan yang mentadbir langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya, maka abdikan diri kamu kepadanya dan bersabarlah untuk beribadat kepadanya. Adakah kamu ketahui siapakah yang setanding dengannya, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersabar dalam ibadah, maka jelas menunjukkan bahawa sabar adalah suatu elemen penting yang perlu ada bagi seorang Muslim dalam setiap amal ibadat yang dikerjakannya. Tanpa ada rasa sabar dalam jiwa dengan disulami rasa keikhlasan, mustahil seorang hamba itu mampu melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya secara sempurna. Pendek kata, segala amalan soleh perlu diperbanyakkan pada bulan yang mulia ini, dan segalanya memerlukan kesabaran yang tinggi dalam menunaikannya. Malah ketahuilah bahawa surga itu jalannya bukanlah dengan bersenang, tetapi memerlukan kesabaran dan
keketalan jiwa dengan melaksanakan segala ibadat dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Sebagaimana kita hadapi sekarang ini, terutama musim PKP sekarang inilah, perlu sabar yang tinggi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan ujian Allah lah. Pada tahun ini kita hadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwati." Maksudnya dikelilingi syurga dengan perkara yang tidak disukai dan dikelilingi neraka dengan keinginan syahwat. Jadi jalanlah kepada kita kena banyak bersabarlah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada satu hadis yang menceritakan panjang lebar tapi diringkaskan, ialah berkaitan satu hari Nabi di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga tangga. Tangga pertama Rasulullah sebut amin, tangga kedua Rasulullah sebut amin, dan tangga ketiga Rasulullah sebut amin. Para sahabat bertanya Rasulullah, kenapa Rasulullah sebut amin, sedangkan sebelum ini Rasulullah tak pernah sebut amin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, malaikat Jibril alaihi salam telah berdoa. Dia kata malaikat yang berdoa cukup malang orang yang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cukup rugilah kalau kita hidup ini, terutama musim ini, kalau kita duduk saja-saja, lebih baik kita banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat syafaat di akhirat nanti. Masa tu manusia sibuk kelang kabut untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka Rasulullah di hari akhirat kelak dibangkit manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Aisyah tanya Rasulullah, ada tidak malu Rasulullah? Rasulullah kata pada masa tu manusia sibuk. Kalau dia nak cara kepada orang lain, masing-masing nak selamat diri. Sebab keadaan yang begitu hebat sekali, kelang kabutnya. Dan tangga yang kedua Rasulullah sebut amin juga. Tangga kedua Rasulullah sebut amin. Kenapa? Kerana malaikat Jibril alaihissalam berkata cukup malang orang yang ada ibu bapa, orang yang kesempatan hidup bersama ibu bapa mereka, tetapi mereka ini tidak buat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Jadi kita hendaklah banyak berbuat baik, membantu kedua ibu bapa kita, tolong. Jangan menyebabkan mereka kecil hati dengan diri kita. Sebab kita kena banyak bersabar dengan kerana minnah ibu bapa kita. Barulah kita mudah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu bapa kita orang bukan Islam pun kena taat juga. Sama telah ibu bapa kita ni orang Islam. Dan yang ketiga ialah Rasulullah sebut amin. Malaikat Jibril kata, malaikat Jibril berdoa, cukup malang orang yang hidup pada bulan Ramadan, tapi Allah tidak ampun dosa mereka. Jadi di bulan Ramadan inilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Siti Aisyah telah pernah bertanya Rasulullah, kalau berlaku bulan Lailatul Qadar, apa yang aku nak baca? Masa Rasulullah jawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saja ulang 3 kali itu untuk mudah ingat. Mudah-mudahan semua warga Semkit ini sentiasa keadaan meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesabaran. Terutama musim inilah. Musim ini maknanya
wang yang sangat banyak untuk kita beribadat kepada Allah SWT, sebab kita stay at home di rumah ni lebih banyak. Kalau sebelum ni kita khatam Quran sekali saja sebulan ataupun tak habis. Tapi pada tahun ini mudah-mudahan kita dapat khatam Quran sekurang 2 atau 3 kali pada tahun ini. Saya rasa itulah, mudah-mudahan saya doakan semua berada keadaan sihat walafiat dan semuanya dapat meningkatkan amal ibadat, dan insya-Allah segala amal ibadat yang kita buat tu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.